A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini mempertemukan kita sekali lagi pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, yang mana kita semua dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai antara Jumaat hingga Jumaat, itu diampunkan dosa-dosa kita selagi kita tidak melakukan syirik kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua dalam kehidupan ini. Itulah merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan ketika Allah mahu untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga. Tapi kalau tengok pada iklan posternya, buku lain Wanita Syurga juga tapi lain tajuk lain, isi dia lain. Sebab kita sampai kepada tajuk yang hujung-hujung dah. Mungkin kalau sempat hari ni kita tukar buku baru. Di muka sekarang kita di buku Rahsia Wanita Syurga, muka surat 231. Memang tajuk terakhir, bab terakhir, subtopik terakhir. Last kali dan hanya ada 3 muka surat sahaja. Baik, jadi yang kita bincangkan hari ini adalah daripada bab yang ke-10. Kalau masih ingat, yang kita bincangkan dalam bab ke-10 ni adalah berkaitan dengan 4 sifat ataupun 4 kunci pintu syurga. Yang mana ketika seorang wanita dapat menyempurnakan keempat-empat kunci ini, maka kita semua dijanjikan dengan syurga Allah SWT, dan kita boleh memilih pintu mana yang kita nak masuk. Dan untuk pilih pintu mana tu bukan mudah. Untuk masuk syurga saja itu dah cukup susah, mahal harganya. Dan kemudian kita dibagi pula kunci untuk pilih pintu mana yang kita nak. Pintu ni kalau ikutkan dia tak boleh pilih sebenarnya. Pintu syurga ada banyak dan dia hanya akan diberikan kepada orang yang beramal dengan amalan-amalan tertentu sesuai dengan nama pintu tu. Dan jadi orang yang banyak puasa ada pintu dia khas. Orang yang banyak solat ada pintu khas. Tapi bagi wanita, ini istimewanya wanita, dan sebenarnya kalau kita nak fahami perbandingan amal kebaikan yang perlu dilakukan oleh lelaki dan wanita untuk sama-sama mendapatkan syurga. Wanita ni dia tak susah buat 4 benda ni je, selain daripada yang asas dalam rukun Islam dan rukun iman. Buat 4 perkara ni saja dah dapat kunci pintu syurga. Laki tak dapat lagi. 4 perkara ni laki buat juga. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga maruah diri dan juga taat kepada suami. Yang ni orang lelaki tak buat lah. Sebab dia tu suami. Dan maknanya kalau dia menjadi suami yang bertanggungjawab. Okay. Tapi kalau dia buat perkara ni, dia tak dapat pun kunci tu. Belum cukup. Dan maknanya contoh lain kalau kita nak fahami perbandingan amal kita dengan orang lelaki, yang maksudnya gini. Ketika kita telah memaksimumkan tenaga pada ketika tu, lelaki masih belum. Kalau dia buat benda yang sama. Jadi maksimum tenaga lelaki yang akan dapat, misalnya mati syahid, dapat pahala mati syahid, dapat masuk syurga tanpa hisap, itu apabila dia ke medan perang. Yang kita tahu suasana di medan perang ni kita memang kita kata perah segalanya, jiwa, raga, tenaga, fikiran, harta, semuanya. Dengan segala penat lelahnya, kalau dia mati pada ketika tu baru dapat mati syahid. Wanita pada ketika melahirkan anak. Jadi dan perbandingan lain juga adalah bila menunaikan haji. Sebab ada kan sahabat yang jumpa Nabi dan dia cakap, ya Rasulullah, orang lelaki ni dia boleh pergi jihad dan dia dapat pahala yang sangat besar dalam jihad. Kami wanita nak juga pahala macam tu. Boleh tak kami nak pergi jihad? Ada masalahnya wanita ni kalau pergi jihad, takut dia bukannya pergi tolong orang. Dia yang kena ditolong. Ada yang tak dan apa, tengok darah dia, pingsan. Ada yang tak sempat angkat pedang je, pedang dah jatuh. Ada yang baru tengok kelang kabut je, pening kepala, pitam. Jadi sifat wanita tu bukan untuk ke medan perang, tapi bila sahabat ada yang cakap macam tu, ni nak kata semangatnya wanita dalam nak mengejar syurga Allah SWT. Dan itulah wanita Ansar yang Nabi SAW puji. Bila kita dengar kata, ini ganjaran, kalau buat amal ni ganjaran dia syurga. Kalau kita betul wanita yang beriman, kita akan cintakan Allah dan cintakan Rasul, dan kita nak sangat dengan syurga. Kita rindu sangat dengan syurga. Menyebabkan kita sanggup lakukan apa sahaja untuk mendapatkan syurga. Jadi ini yang sahabat lakukan, dan kemudian Nabi bagi jalan keluar. Dan bagi wanita, kalian tak payah pergi medan jihad. Nak dapat pahala yang sama, tunaikan haji.
Ni kalau orang lelaki dengar, dia pergi haji tak dapat. Dia pergi haji juga. Bukan sama ke benda yang kita buat dengan orang lelaki masa haji? Kan sama kan? Tak ada kata perempuan kena tawaf 14 kali. Laki 7 kali. Tak kan? No, tapi wanita dengan lelaki buat perbuatan yang sama pada masa haji. Wanita dapat pahala berjihad di jalan Allah. Lelaki belum lagi. Maksudnya apa tu? Maksudnya di situ bahawa Allah memberikan kepada kita keupayaan tenaga fizikal yang berbeza dan di situ Allah akan bagi ganjaran kepada kita seadil-adilnya sebagaimana penciptaan yang Allah ciptakan pada kita. Jadi kalau lelaki Allah cipta dengan keupayaan seumpama tu, maka dia akan dapat ganjaran apabila dia memaksimumkan tenaga dia pada kadar yang ketika di medan perang dan bersamaan dengan wanita ketika haji. Kan? Jadi kalau orang lelaki nak faham, wanita ni haji dia tu, kalau pergi haji, penat dia tu sama macam orang lelaki pergi perang. Masalah ni dia tak faham sebab dia tak pernah pergi perang. Kan? Dia perang dalam game je. Dalam game tak penat. Kan? Dia main tangan je kan. Main picit-picit gitu je. Baik. Itu istimewanya lah sebagai wanita kita patut bersyukur pada Allah SWT dan kita tak perlu merasakan kenapa kita dicipta sebagai wanita, kenapa kita macam ni, kenapa kita tak kuat macam lelaki. Apalagi kalau duduk dalam suasana sebelum daripada kedatangan Islam. Wanita tu kalau kita bayangkan pada masa tu penuh dengan titisan air mata. Dan tak ada siapa yang menghiraukan tangisan seorang wanita. Dan wanita pada zaman jahiliah tu diperlakukan macam barang dagangan. Bahkan boleh dipusakai, boleh diwarisi. Dan boleh dijual beli. Dan maknanya wanita tu tak ada nilai sama sekali pada ketika tu. Dan kita katakan maknanya dalam keadaan tu wanita kita katakan akan merasakan satu kesedihan yang sangat besar dan kadang-kadang merasakan kenapa aku lahir sebagai wanita. Yang mak bapaknya pula rasa kenapa dapat anak perempuan. Kan masa tu kan anak perempuan ditanam hidup-hidup. Jadi maknanya kita patut syukuri bahawa Allah mencipta kita pada kadar begini kan. Ada yang menyalahkan takdir atau menyalahkan hukum Allah bila kata wanita ni kena tutup aurat, banyak sangat aurat, susah. Kita pun nak bebas, nak berangin-angin juga macam lelaki kan. Nak dapat juga rasa angin-angin sepoi-sepoi bahasa kan. Tak, kita kena ingat ketaatan kepada Allah itu merupakan harga yang kita patut bayar untuk mendapatkan syurga. Dan sebenarnya bagi wanita dengan segala yang kita rasakan macam kekangan-kekangan dalam hidup seolah-olahnya susah gitu. Itu merupakan satu ujian kepada kita yang mana kalau kita dapat melepasi semua tu, syurga tu akan dibayar kepada kita. Dan syurga tu mahal gitu. Kalau mahal, maknanya kalau kita rasa kita nak duduk santai-santai, senang-senang, dan tak ada peperangan dalam diri kita, tak ada rasa nak melawan hawa nafsu, adakah kita layak untuk mendapatkan syurga yang nilainya sangat mahal? Jadi dia perlu kepada pengorbanan. Baik, kita dah tengok dalam bab ni 4 perkara yang kalau kita lakukan kita dapat kunci pintu syurga tu. Yang pertama solat, menjaga solat 5 waktu. Yang kedua menjaga puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiganya menjaga maruah diri kita. Dan yang keempat taat kepada suami. Kita dah bincang secara detail yang tu semua. Dan hari ni muka surat 231 kita nak tengok tips. Macam mana tips untuk memiliki kunci pintu syurga. Dan kita tengok sebenarnya dalam perbincangan kita dalam buku ni 10 bab dan 10 hadis sebagai asas tajuk. Setiap hujung kita akan bincangkan tips macam mana kaedah untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dijelaskan dalam bab tersebut. Jadi yang ni kita nak tahu macam mana kaedah dan nak dapatkan kunci pintu syurga. Baik, tengok kita baca sikit perenggan tu. Menurut Imam Al-Munawi, wanita yang berjaya memegang keempat-empat kunci induk ini telah dijanjikan syurga dan mereka akan memasukinya bersama as-sabiqun al-awwalun dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar yang lain dan bertaubat dengan taubat nasuha atau dia mendapat pengampunan Allah. Baik, Imam Al-Munawi ini mensyarahkan hadis ni dan beliau menjelaskan bahawa kita ni telah dijanjikan syurga. Kalau amal tu 4 perkara tu kita dapat sempurnakan, maknanya dah janji syurga. Sebab tu istilahnya dakhalat. Dakhalat ni kalau ikutkan dia fi'il madhi, maknanya past tense. Past tense ni maknanya dah masuk syurga, padahal kita hidup lagi. Dalam bahasa Arab kalau penggunaan perkataan past tense dalam perkara yang belum berlaku, itu maksud dia confirm. Contoh, kita katalah kita nak makan, lepas tu
kita kata kita nak kata confirm memang sedap. Kita kata ni memang pasti dah sedap ni kan. Pasti dah sedap. Maknanya kita kata seolah-olah macam dah memang sedap. Nak kata itu confirm. Padahal belum jadi lagi, belum rasa pun lagi. Kan? Jadi itu maknanya benda kalau kita sebut dah lalu, maknanya dia benda yang confirm. Ya? Baik, confirm maknanya Allah janji dengan kita. Dan Allah tu kalau janji, la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ya? Baik, dan Imam Al-Munawi, dia kata masuknya kita ke dalam syurga bila kita menyempurnakan 4 perkara ni. Kalau kita dapat masuk syurga itu bersama as-sabiqun al-awwalun. Apa makna dia? As-sabiqun al-awwalun ni siapa? As-sabiqun al-awwalun adalah manusia kan, yang pertama masuk Islam. Jadi yang awal-awal Nabi SAW berdakwah tu, mereka ni adalah golongan yang awal-awal masuk Islam. Dan mereka ni kalau masuk dalam syurga tu antara yang paling awal. Sebab kita kata kalau kita nak imagine, dalam suasana yang mana Islam tu agama yang kita kata bagi masyarakat Arab pada masa tu ada yang mengatakan agama baru. Gitu. Benda yang betul-betul totally berbeza dengan apa yang mereka dapatkan daripada nenek moyang. Tapi dia kebenaran. Gitu. Jadi untuk dapat jalan kebenaran dalam suasana yang sangat-sangat jahil, zaman jahiliah, itu orang istimewa je, orang special je yang boleh dapat. Dan kalau kita nak faham gini, zaman kita sekarang, ini zaman yang Islam dah sangat luas. Kajian-kajian berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam tu dah sangat banyak. Dan pembuktian-pembuktian betapa Islam tu adalah agama yang benar itu secara saintifik telah pun terlalu banyak dibuktikan. Dalam keadaan sekarang pun berapa ramai lagi orang jauh daripada Islam. Jangan kata yang belum Islam. Ni yang orang Islam sendiri. Yang datang kuliah berapa orang? Boleh bilang kan? Yang dengar online pun kalau kita kata dibandingkan dengan jumlah total penduduk bangunan ini dan bangunan sebelah berapa? Itu maknanya kita yang jauh daripada Islam yang sebenar. Padahal Islam tu telah dibuktikan tadi semua. Maknanya kalau memang nak cari jumpa. Baik, itu suasana kita sekarang. Maknanya yang datang kuliah ni special. Special. Memang Allah pilih betul-betul. Bayangkan zaman jahiliah yang mana penemuan-penemuan tadi belum ada, kajian-kajian tentang Islam belum ada, bahkan Nabi SAW tu baru je bangkit sebagai Rasul Allah dan kemudian membawa satu ajaran yang sangat berbeza daripada apa yang ada dalam masyarakat. Hari ni pun kalau ada tiba-tiba Ustaz bagi tahu satu benda yang kita tak pernah dengar, kita dah kelang kabut dah. Pergi tanya sana, tanya sini kan. Betul ke ni? Betul ke ni? Boleh bayang suasana zaman Nabi macam mana awal-awal Islam datang. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang boleh terima Islam dengan baik, maka mereka sangat istimewa. Itu dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Mereka ni akan dapat masuk syurga antara yang terawal masuk dalam syurga. Dan kita wanita, kalau kita dapat jaga 4 perkara ni, maka kita dapat bersama-sama dengan as-sabiqun al-awwalun. Kenapa nak sangat masuk syurga bersama as-sabiqun al-awwalun? Sebab duduk kat padang mahsyar tu, duduk padang mahsyar saja, queue saja, beratur saja, tu dah seksa. Kita tahu kan keadaannya matahari ada sejengkal atas kepala. Jadi kalau boleh nak lepas cepat. Jadi kalau dapat masuk, kita ni adalah umat akhir zaman. Dapat queue depan sekali, masuk depan sekali. Itu nikmat. Kan? Dibandingkan yang lambat-lambat masuk. Baik, dan kemudian syarat dia. Imam Al-Munawi kata syarat dia, buat 4 benda ni. Tapi dengan syarat lain ialah 1, meninggalkan dosa besar. Jadi kalau buat juga dosa besar, tak boleh. Sebab ada orang, dia solat, puasa, tapi jumpa Tok Bomoh juga, kan? Dia main sihir juga, kan? Dia menilik juga, kan? Maknanya dia buat juga dosa-dosa besar, dia tak jadi, tak boleh, kan? Dia kena bersih, clear daripada dosa-dosa besar. Dan kemudian kalau dah terbuat dosa besar, ada syarat lagi, kita kena taubat. Dan taubat tu mesti taubat nasuha. Taubat nasuha, ingat lagi kaedah dia. Dan yang pertama, kena tinggalkan dosa tu. Tinggalkan serta-merta on the spot. Yang kedua, azam untuk tidak melakukannya lagi. Kan? Yang ketiganya, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, merasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Yang keempat, kalau berkaitan dengan manusia, maka kita akan selesaikan urusan dengan manusia. Okay? Jadi, kalau dah taubat nasuha, Allah terima. Ataupun satu lagi, mungkin tak taubat, tapi Allah ampunkan dosa.
Ini special case lah. Kan? Allah ampunkan dosa pun bukan saja-saja. Sebenarnya Allah Maha Adil. Bila Allah ampunkan dosa dia, maknanya ada sesuatu yang dia buat menyebabkan dia berhak untuk diampunkan dosa. Tapi kita tak payahlah mimpi macam tu. Mimpi untuk Allah tiba-tiba ampunkan dosa kita tanpa kita minta ampun. Sebab itu, kita kata kebarangkalian untuk dia berlaku tu bawah daripada 30%. Jadi maknanya, umumnya kalau kita berdosa, maka mohonlah ampun kepada Allah. Baik, selesai buat yang tu maknanya tinggal dosa. Kalau buat dosa kita minta ampun kan. Kemudian kita harapkan pengampunan Allah semua tu, barulah 4 ni akan valid. Boleh untuk kita dapat kunci pintu syurga. Baik, jadi oleh itu, beramal sahaja tanpa meninggalkan dosa adalah perbuatan yang tidak bermakna. Tips untuk memasuki syurga Allah dengan memegang 4 kunci ini mestilah bermula dengan ilmu, kemudian amal, dan disudahi setiap amal itu dengan perasaan al-khawf war-raja, iaitu perasaan takut dan bimbang sekiranya amal tidak diterima Allah, di samping mengharap agar amal itu diterima di sisinya. Ada rajah bawah tu. Jadi konsepnya adalah ilmu plus amal. Maka dia akan menghasilkan perasaan takut dan harap. Ini tips je, kaedah dia. Jadi sebenarnya tips pertama tadi, yang mula-mula tadi yang Imam Al-Munawi bagi. Yang pertama sekali, jangan fokus pada amal sahaja, tapi kena fokus juga kepada meninggalkan maksiat. Meninggalkan dosa. Baik, yang keduanya, kena timbulkan perasaan dalam hati kita, perasaan bimbang. Khauf tu makna takut, tapi bukan takut saja-saja. Bimbang kalau amal kita tidak diterima, dan juga rojak maknanya mengharap bahawa amal kita diterima. Dua ni dia kena seganding, kena duduk sekali. Maknanya, dia kalau kita nak rasakan dia gini, contoh kan, ni kita datang kuliah kan, kita datang majlis ilmu. Balik pada majlis ilmu, balik pada kelas kita ni, kuliah Zuhur ni, kuliah Jumaat ni, kita tak boleh rasa lega. Oh, aku dah termasuk dalam the most special woman yang telah dipilih Allah datang ke dalam kuliah ni. Tak ramai kan. Lepas tu kita pun lega, kita ni kira baik lah yang datang kuliah kan. Tak boleh, kita kena ada rasa bimbang. Kita ada rasa bimbang, kita kata, Ya Allah, adakah engkau terima amal aku tadi, datang kelas tadi? Betul tak aku dapat pahala ke taman syurga Allah? Betul tak aku dapat naungan para malaikat? Kena ada rasa bimbang tu. Dan rasa bimbang ni, dia bukan hanya menyebabkan kita akhirnya gundah gulana. Kan, akhirnya merasa tak tenteram, tak. Kan? Tapi kebimbangan itu menghasilkan tindakan. Yang tindakannya apa? Kita mohon kepada Allah. Kita akan selalu doa. Dan kita akan selalu makin bersungguh-sungguh. Makin banyak kelas kita datang. Makin banyak kuliah kita datang. Kan? Dan kita minta sungguh-sungguh supaya Allah terima. Itu kaedah jiwa orang beriman. Solat misalnya. Selagi kita nak solat zuhur, habis solat zuhur dia tak boleh rasa, oh lega, dah solat lah. Makna kita ni tak tinggal solat lah kira kan. Dan kalau orang tanya, awak ni solat macam mana? Oh, kita ni jaga solat. Tak pernah tinggal kecuali tertidur. Kan? Tak pernah tinggal solat, memang kita jaga solat. Kita berasa, oh kita ni kira bagus lah. Ada kan orang yang, kita kata dia duduk dalam lingkungan, golongan, kelompok dia ni. Asalkan orang tu solat tak tinggal 5 waktu, dia kata baik sangat lah. Walaupun orang tu tak tutup aurat, walaupun dia tu bergaul lelaki perempuan tanpa batasan, kan? Walaupun dia bertepuk tampar bersentuh dengan lelaki perempuan ajnabi, tak kisah. Tapi asalkan solat 5 waktu, dia kata dah cukup baik. Dia pun dah lega dah dengan benda tu. Ini satu kelompok. Tapi ada lagi kelompok yang memang kita jaga semua, tapi kemudian kita rasa lega, bahawa kita rasa kita ni muslimah sejati. Kan? Kita ni wanita yang baik. Tak ada orang pernah kata kita jahat. Kan? Kita tak boleh rasa lega sebab hati orang beriman tak macam tu. Baik, kita rasa, Ya Allah, adakah engkau terima aku ni sebagai hamba-Mu yang baik? Hamba-Mu yang soleh? Adakah aku ni termasuk dalam golongan wanita solehah? Baik, dan dengan perasaan bimbang tu, maka kita pun selalu memohon kepada Allah dan kita menambah baikkan amalan kita. Solat tadi, dengan sebab kita merasa bahawa solat kita ni kita bimbang, Ya Allah, kau terima ke tidak solat aku? Maka kita akan menambahkan solat kita tu dengan solat-solat sunat yang lain. Jadi sebenarnya orang yang solat 5 waktu cukup-cukup. Tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, tak ada solat witir, tak ada solat taubat, solat hajat, solat tahajud, semua solat sunat semua out. 5 waktu je dia solat.
Ini ulama' kata memang dia selamat kalau 5 waktu solat ni sah semua. Tapi dia adalah termasuk orang yang telah merugikan kehidupan dekat dunia. Rugi lah. Kat akhirat nanti kita menyesal. Sebab penyesalan di akhirat ni bukan sekadar orang yang buat dosa je menyesal. Tak. Orang yang buat amal pun menyesal. Sebab dia tak buat yang lebih daripada tu. Hatta kepada orang yang dah solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tak pernah tinggal solat sunat semua. Sehari tu kalau total semua 50 rakaat dia solat. Campur solat-solat sunat. Tetap nanti lepas mati dia menyesal. Kenapa tak 100? Kita kata, ada ke orang solat sunat sampai 100? Ada. Imam Ahmad bin Hanbal, itu qiyamul lailnya dan solat malamnya 100 rakaat. Keadaan biasa. Kalau keadaan dia sakit, dia pernah dipenjarakan, disebat badan belakang dia sampai dia tak boleh tidur baring. Sakit belakang badan ni. Itu dalam keadaan sakit yang macam tu. Itu solat malamnya 50 rakaat. Kita sihat walafiat, 5 pun tak lepas. Boleh tepuk dada, tanyalah iman. Maknanya sejauh mana kita ada al-khauf warajah. Sejauh mana kita ada rasa bimbang, takut tentang adakah Allah terima amal kita, dan sejauh mana kita mengharapkan supaya Allah terima amal kita. Jadi bimbang tu bukan buat kita gelisah, tapi bimbang itu buat kita semakin beramal. Ada tindakan. Itu yang kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata, kalaulah ada 100 orang yang akan masuk syurga kecuali seorang, maka aku bimbang akulah yang seorang tu. Dan kalaulah semua manusia dalam dunia ni masuk neraka, akan masuk syurga kecuali seorang dia akan masuk neraka sekalipun, aku bimbang akulah yang seorang tu. Padahal Sayyidina Umar Al-Khattab tu minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Dia daripada 10 orang yang confirm masuk syurga. Yang ada list nama masuk syurga. Itu perasaan dia macam tu. Sebab tu kita tak masuk list. Sebab kita tak rasa kan. Kalau lah ada orang bagi tahu kat kita ni, hari ni ada berita baik. Semua orang boleh masuk syurga. Seorang je masuk neraka. Confirm lah kita tak masuk neraka. Pasal apa? Pasal Fir'aun nak duduk mana? Kan? Namrud nak duduk mana? Setan, iblis duduk mana? Kan? Jadi, makna kelegaan itu bukan jiwa orang beriman. Hati orang beriman tetap ada rasa kebimbangan yang menyebabkan kita akhirnya selalu mengharapkan supaya Allah SWT terima amal kita. Baik, muka surat 232. Kata Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tulisan Arab kan. وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفْسُدُ أَكْثَرُ مِمَّا يَصْلُحُ. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, sesungguhnya kerosakan yang dibawanya adalah lebih banyak dari kebaikan. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kita sebenarnya lebih banyak membawa kerosakan daripada kebaikan. Jadi ini yang istilahnya kita perasan kata kita tengah buat baik. Betapa banyaknya manusia yang merasakan sedang melakukan kebaikan. Tapi Allah kata tak, sebenarnya dia sedang melakukan kerosakan. Jadi ini maknanya nak kata betapa pentingnya ilmu dalam beramal. Maknanya memang kena belajar. Wajib bagi seorang yang beriman, seorang Islam, ketika mengaku Islam, maka wajib untuk kita belajar. Siapa yang mengaku Islam kemudian dia tak belajar tentang Islam, maka boleh dikatakan dan dipastikan bahawa amal dia tu kebanyakannya adalah merosakkan. Walaupun dia rasa dia tengah buat benda baik. Contoh ini, yang dibuat contoh dalam ni, perenggan kedua tu sebagai contoh. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Tapi jika seseorang membaca Al-Quran dengan suara lantang di sebelah seorang yang sedang solat, maka dia sedang mengundang dosa dan bukan pahala. Dalam keadaan jahil, dia terus melakukan perkara tersebut, sudah tentu mudaratnya akan lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh. Itu contoh jelas ni. Maknanya sebab kita tak tahu tentang satu, tak ada ilmu fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat ni fiqh keutamaan. Kita kena tahu mana utama, mana tak utama. Kemudian kita tak tahu kata setiap hukum hakam dalam Islam tu sentiasa akan berubah mengikut situasi. Jadi baca Quran memang baik. Tapi pergi baca sebelah ni betul-betul sebelah orang tengah solat zuhur. Kita dah sudah solat tadi kan jemaah. Bukan tadi nanti. Kita dah sudah solat. Ini bukan cerita kat surau KKR. Ini cerita kat surau Kutub Selatan. Baik. Kita kata kita dah solat. Lepas tu kita baca Quran. Semalam pula baru belajar taranum kan. Hari ni nak praktis. Kita baca satu surau dengar. Kan? Orang sebelah tu nak baca surah lain terikut yang kita baca. Sebab kuat sangat sedap lah tu.
Kan? Dan kita ingat sedap, baguslah baca Quran sedap bagi semua orang dengar. Rupanya dah jadi dosa. Sebab apa? Kita mengganggu orang tengah solat. Itu kata tanpa ilmu. Itu contoh yang jelas. Atau contohnya solat 5 waktu. Ada orang dia kata, saya nak utamakan solat awal waktu. Sentiasa nak solat awal waktu. Sebab kita belajar kan, memang solat awal waktu ni perkara yang kita katakan salah satu daripada yang Nabi SAW sebutkan sebagai afdalul a'mal. Sebaik-baik amalan, Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya, maknanya kita kata mengawalkan waktu solat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan dosa kalau kita sengaja melewatkan waktu solat, melewatkan solat tanpa apa-apa alasan syar'i. Jadi contoh tengok drama. Tengok drama sampai pukul 7.30 malam. Maghrib, sekarang maghrib 7.30 tak apalah kan. Maghrib katalah time tu maghrib pukul 7 suku. Kita kata drama 7.30 habis. Kita tengok drama dulu sampai 7.30. Itu dosa. Sebahagian ulama kata. Sebab apa? Sebab tak ada sebab syar'i pun. Cuma nak habiskan drama. Salah ke kalau tak tengok drama? Kan? Jadi tu maknanya kita kata kita katalah kita nak ambil, okey, sekarang kita dah belajar, kita nak ambil solat awal waktu. Lepas tu tiba-tiba azan, orang sebelah ketuk. Azan asar, kita pun nak solat ni. Dan dah siap-siap ambil wuduk semua, orang sebelah ketuk pintu rumah kita. Minta tolong kak, tolong bawa mak saya pergi hospital. Mak saya lelah, sesak nafas ni. Kita kata, nanti dulu. Kita nak solat dulu. Kan solat awal waktu tu baik. Kita pun solat. Selesai kita solat, kita pun ketuklah pintu rumah sebelah. Mana dia nak bawa mak? Tak apalah kak, tak payah bawa dah. Dah innalillah. Mati dah. Dosa tak kita? Dosa. Walaupun kita kata, solat awal waktu dah bagus dah. Tapi tak kena tempat ni. Keadaannya orang sebelah tu lebih memerlukan kita pada ketika ini. Jadi dia ada yang namanya istilah muakkad dengan muwassa'. Jadi ada ibadah muakkad, ada ibadah muwassa'. Muwassa' ni maknanya luas waktu dia. Contohnya solat. Itu contoh ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan jadi akhirnya melakukan keburukan. Atau misalnya kita tahu memakan haiwan yang diharamkan dalam Islam, itu kadang-kadang jadi wajib ketika mana keadaan sangat mendesak dan kita tak ada pilihan. Yang kalau kita tak makan binatang tu, mati kita. Kan? Misal duduk dalam sel penjara ada tikus lalu. Kita lapar, tak boleh bagi makan. Kalau tak makan tikus tu, kita mati. Kita pun kata, tikus ni haram, tak boleh makan. Jadi kita takkan makan. Kita pun mati. Dosa. Itu namanya mati bunuh diri. Mati bunuh diri ni syurga bukan tempat kita. Itu kata contoh lain. Maknanya itu contoh yang simple ilmu yang kita semua tahu. Ada banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Dan kita rupanya telah pun melakukan yang perkara yang kita sangkakan baik tapi sebenarnya tidak. Jadi sebab tu kita kata finalnya ulama' lah yang akhirnya akan dapat amal yang penuh buku. Buku amalan dia tu, setiap amal yang dia buat semua valid. Semua masuk dalam buku amalan. Sedangkan kita, bukan semua amalan yang akhirnya tercatat dalam buku. Nanti di akhirat, nanti dibuka-buka, mana pergi sedekah kita? Tak ada. Rupanya kita sedekah dalam keadaan jahil. Menyebabkan kita melakukan sesuatu yang membatalkan pahala sedekah. Ingat lagi kita dah belajar bab sedekah sebelum ni. Kita bila bersedekah, ada benda-benda yang kalau kita buat batal pahala. Contoh, kita menyakiti orang yang menerima sedekah. Kita sakitkan hati dia. Kan? Hilang pahala sedekah. Contoh lain, kita ungkit sedekah ni. Lepas 10 tahun, kita dah bagi dah dekat dia. Kan? Tiba-tiba dia naya kita. Kita sakit hati, kita ungkit balik. Atau ibu-ibu biasa buat. Ni bukan ibu-ibu kat sini juga. Ibu-ibu kat Zimbabwe. Kita kata, dia cakap dengan anak dia bila marah sangat. Dia kata, aku tak halalkan susu aku bagi kat kau. Habis semua pahala susu yang dia menyusukan anak. Sebab ungkit. Itu yang kita kata, bila dalam kejahilan, kita melakukan benda-benda yang akhirnya membatalkan pahala-pahala amalan kita. Itu pentingnya ilmu. Baik, dan kemudian setelah daripada ilmu, maka tak ada maknanya juga tanpa amal. Ilmu ni kalau tak ada amal, di hadapan Allah, Allah akan tanya balik ni. Kamu tahu yang ni, kenapa tak buat? Tahu yang ni, kenapa tak buat? Itu yang masuk dalam firman Allah yang disebutkan dalam surah As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kepada kamu. Allah sangat benci dan murka kepada kamu ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu laksanakan. Mudah-mudahan Allah jaga saya juga dan jaga kita semua daripada
termasuk dalam golongan ni kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ada usaha untuk melakukannya. Dan kita mengetahui sesuatu yang kita tidak rasa untuk mengamalkan. Itu akan ditanya di hadapan Allah. Dan untuk apa ilmu kalau bukan untuk diamalkan? Baik, dan di muka surat 233, itu sangka baik. Ni kaedah ni. Akhirnya bila kita dah ada rasa bimbang, rasa takut, kemudian kita nak sangka baik kepada Allah, sebab Allah kata dalam hadis qudsi ni maknanya hadis tu memang Rasulullah SAW yang sampaikan dengan bahasa yang sebenarnya Allah yang berfirman, tapi dia bukan ayat Quran. Itu namanya hadis qudsi. Jadi Allah kata, ana inda dhanni abdi. Aku adalah sebagaimana berdasarkan kepada apa yang hamba aku sangkakan. Kan? Ambil kat situ je. Jadi nak bagi tahu, maknanya kita kena selalu sangka baik pada Allah. Ingat salah satu daripada dosa besar dan yang kita tak perasan. Salah satu daripada dosa besar adalah ketika kita putus asa dengan rahmat Allah. Dengan makna kata, kita bersangka buruk kepada Allah. Bila kita dikecewakan, bila kita dalam keadaan sedih, bila kita dah ada masalah yang sangat besar, kemudian kita rasa, kenapa aku diperlakukan macam ni? Apalah dosaku? Tu ayat paling gelora. Apalah dosaku? Ini malaikat dengar tu. Nak tengok ke buku amal awak ni? Dosa berlambak pergi tanya, apalah dosaku? Kita ni penuh dengan dosa hidup kita. Sedar tak sedar. Tak sedar tu pasal tak tahu. Kan? Ataupun kalau kita sedar, kemudian kita lupa. Manusia kan suka melupakan keburukan sendiri. Manusia ni suka ingat tentang kebaikan-kebaikan yang kita buat. Padahal kalau nak jadi orang baik, dia kena terbalik. Kita kena selalu mengingati kebaikan orang kepada kita dan mengingati keburukan kita kepada orang, kemudian melupakan keburukan orang kepada kita dan melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Boleh tangkap? Sekali lagi. Baik. Ya, kita kena lupa dan ingat dua perkara. Yang pertama, kita lupa apa? Kita lupakan tentang kebaikan kita kepada orang dan lupakan keburukan orang kepada kita. Baik, kemudian kena ingat dua benda juga. Ingat kebaikan orang kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Jadi ingat ni tujuannya apa? Bukanlah kemudiannya akhirnya rasa bersalah. Aku ni pernah buat tak jahat kat orang. Aku ni pernah buat benda tak elok. Tak, bukan itu. Tapi ingat dengan maksud kata, ingat kita ni bukan baik sangat. Ingat kita ni selalu buat salah kat orang. Kan? Jadi dengan tu kita akan selalu bertaubat. Kita akan selalu minta ampun pada Allah. Sebab kita ada bimbang tadi. Ya Allah, engkau dah terima belum taubat aku? Kalau engkau belum terima, tolonglah terima ya Allah. Kita akan selalu taubat. Dan kita akan selalu cover balik keburukan itu dengan kebaikan yang lain. Maknanya bila kita ingat keburukan yang kita pernah buat kat kawan kita contohnya. Kawan sebelah kita ni. Jiran sebelah meja kita kat pejabat. Bila kita dah ingat, akhirnya kita akan selalu buat kebaikan yang berlipat kali ganda lebih banyak daripada keburukan yang kita buat. Itu tujuan dia. Bukan buat kita kemudiannya hidup jadi tak selesa, gelisah, rasa bersalah, menyalahkan diri. Tak. Islam tak benarkan kita selalu menyalahkan diri kita. Menyalahkan hanya untuk tujuan memperbaiki. Tapi tak boleh sampai akhirnya kita trauma. Dan kita akhirnya jadi sakit mental. Sebab duk rasa bersalah. Itu tak boleh. Baik, habis buku Rahsia Wanita Syurga. Ditutup dengan tips tadi. Yang kunci sebenarnya tips ini memang dia tips untuk memiliki kunci pintu syurga untuk bab yang ke-10. Tapi sekaligus dia adalah juga penutup kepada buku ni. Jadi kunci sebenarnya daripada bab 1 sampai bab 10 daripada buku Rahsia Wanita Syurga ni, ini kita tutup dengan segala yang kita nak laksanakan daripada awal buku ni sampai ke sudah. Itu penutupnya adalah dengan perasaan. Selalu kita merasakan kita rasa bimbang gitu kan. Sama ada kita telah pun amal kita telah diterima Allah ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok daripada awal cintakan ilmu, kita akan selalu rasa bimbang adakah kita termasuk dalam golongan wanita yang mencintai ilmu. Dengan itu kita akan selalu usaha tambah ilmu. Dan kita selalu mengharap supaya Allah membantu kita dalam kefahaman kita terhadap ilmu. Kan? Kemudian bab yang kedua kita tengok tentang hiasan yang terindah. Kita review sikit conclusion.
muka surat 3. Dekat daftar kandungan, isi kandungan lah. Baik, bila kita tengok mengenai kita sebagai hiasan dunia yang terindah, maka dengan perasaan khauf dan rajak tadi, kita ada rasa bimbang. Ya Allah, adakah aku termasuk dalam wanita solehah? Ni kalau ingat lagi, hiasan dunia ni maksudnya wanita yang solehah. Termasuk ke tidak kita dalam golongan wanita solehah, dan dengan itu kita akan selalu mengharap supaya Allah menolong kita dalam kita mendapatkan kekuatan menjadi seorang wanita yang solehah. Yang ketiga, bab yang ketiga tentang dosa yang kita biasa wanita lakukan. Itu adalah banyak mengingkari pemberian suami, dan juga ingat lagi ada 2 dosa, kemudian dua kaedah mengatasi, dan kemudian 2 juga sifat yang ada pada wanita, iaitu kurangnya akal dan agama pada wanita. Ini maknanya dengan ini kita merasakan bimbang, ya Allah, adakah kita termasuk dalam golongan wanita yang akan tergolong yang selalu buat dosa-dosa ni, kan? Dosa-dosa ni, dosa melaknat satu, maknanya masalah mulut, jaga mulut ni, masalah maksiat mulut, dan juga masalah mengingkari pemberian suami. Kita ni masuk ke tidak dalam ni, kan? Tak boleh rasa lega, kita ni dah kot, kan? Tak, kita kena ada rasa bimbang, dan kemudian kita mengharap supaya Allah jaga kita. Dan kemudian bab yang keempat tentang aurat marwah. Ini aurat kita. Dan walaupun kita rasa kita dah cukup menjaga aurat kita, tetap saja kita kena selalu memerhatikan. Tak boleh rasa lega dah dengan pakaian kita, okey dah. Kan? Kalau boleh kita perbaiki, dan semakin lama semakin baik, itu lebih baik. Baik, kemudian menghias diri dengan wangian. Ni wangi-wangian maknanya kita kena ada rasa bimbang. Selalu rasa waspada gitu. Sebab ingat, syaitan tu sentiasa berusaha untuk membuatkan wanita ni keluar daripada rumah dalam keadaan bermaksiat. Itu termasuk berwangian. Jadi sentiasa waspada. Dan kemudian kita ada rasa mengharap kepada Allah SWT supaya Allah jaga kita. Macam tu juga dalam bab yang keenam itu mengenai dengan menghargai pemberian. Yang ketujuh, mengubat duka dengan sabar. Jadi maknanya dalam bab sabar pun kita walaupun kita rasa kita ni cukup sabar, ada orang kata wanita ni adalah makhluk paling sabar dalam dunia. Manusia paling sabar. Baik, sebenarnya ada beza. Laki ni dia sabar. Laki sabar. Allah ada perintahkan laki supaya banyak-banyak bersabar dengan isteri. Maknanya apa? Pada wanita tu ada sifat yang menjengkelkan. Yang buat suami hilang sabar. Jadi Allah suruh suami sabar. Jadi dia cuma gini, sudut sabar laki dengan wanita lain. Jadi wanita ni, dia sabarnya, banyak benda yang kita kena sabar. Sebenarnya kita bukan bersabar terhadap orang lain. Kita je rasa orang buat kita hilang sabar. Sebenarnya, wanita ni kita kena banyak sabar kepada diri kita sendiri. Contoh kan, kita rasa macam Cik PA ni buat kita geram, jangan sakit hati je dengan dia. Jadi dia ni memang buat kita hilang sabar. Kita rasa kita kena banyak sabar dengan dia. Tak, sebenarnya apa yang berlaku adalah kita dalam menghadapi Cik PA ni contoh individu yang tidak berkaitan dengan yang hidup maupun yang telah mati. Baik. Yang sebenarnya kita rasa kita kena banyak tahan sabar dengan dia tu, sebenarnya gini, perasaan wanita ni kan emosinya ombak-ombak. Dia cepat naik turun gitu, dan emosi tak stabil tu, utama bila hormon berubah. Kan? Kadang rasa sedih, kadang rasa nak marah, itu kadang-kadang sukar untuk dikawal. Disebabkan emosi ombak-ombak, maka dalam satu tempoh yang sama, seorang wanita tu dia punya rasa nak marah dah banyak kali. 10 kali contoh. 10 kali dia dah rasa nak marah. Jadi dia rasa macam orang tu buat dia nak marah sangat. Sedangkan orang lelaki, dia lebih stabil dia punya emosi. Ini secara fakta saintifik lah. Sebab dia tak ada perubahan hormon yang ketara macam wanita. Jadi dalam kita 10 kali tadi nak marah, dia baru sekali. Jadi dia baru sekali rasa kena tahan sabar, kita dah 10 kali. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah bukan kita kena bersabar dengan orang tu. Kita kena sabar dengan diri kita. Ni ombak-ombak perasaan kita yang kita kena tahan. Kan? Ombak. Dia kalau kita buat graf ni. Graf kita punya emosi tu. Dia macam tu lah. Macam orang tengah bersukan punya jantung. Kan? Jantung orang bersukan kan. Naik turun laju je. Bukan orang tengah tidur. Orang tengah tidur mendatar je. Baik. Jadi kalau kita tengok graf je macam tu, maka yang kita kena sabar adalah tahan perasaan kita. Contoh ginilah. Kadang-kadang kita pandang seseorang, orang tu tak pandang kita. Ataupun dia pandang kita tapi tak senyum kat kita. Kita sakit hati dah. Dan bagi orang lelaki, orang tu tak senyum kat dia, sudah lah.
Masalah apa? Tak ada masalah pun sebenarnya kalau dia fikir rasional balik. Tak ada masalah pun. Dia tak senyum kat kita. Itu bukan masalah kita, tu masalah dia lah. Tapi kita dah sakit hati. Itu maknanya yang perlu kita sabar adalah terhadap diri kita sendiri. Sabar ni pasal apa yang ombak-ombak perasaan banyak sangat ni? Yang tiba-tiba nak sangka-sangka dengan orang ni. Jadi tu maknanya konsep sabar yang kita akhirnya kita mengharap supaya Allah jaga kita. Bab yang ke-8 kita tengok mengenai mengumpat. Gitu, mengumpat maknanya kita kena ada rasa bimbang dengan dosa mengumpat ini yang paling banyak wanita lakukan. Dan kemudian kalaupun kita dah tinggalkan dosa mengumpat ni, kita tetap kena ada rasa bimbang. Adakah dosa-dosa mengumpat kita yang telah lalu telah pun Allah ampunkan? Dan kemudian kita mengharap supaya Allah mengampunkan dosa kita. Dengan itu kita bertindak supaya kita sentiasa dapat meninggalkan dosa. Sama ada sebagai pengumpat atau sebagai orang yang mendengar orang lain mengumpat. Yang ke-9, bab 9 tentang kata-kata yang baik. Pun kita simpulkan bahawa dengan kata-kata yang kita ni diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang baik, dan kemudian bagaimana kita nak menghadapi pujian dan celaan manusia, dan di situ kita kena ada rasa khauf, rasa bimbang. Bimbang terhadap diri kita. Adakah kita ni termasuk orang yang tidak menjaga perkataan kita? Adakah perkataan kita ini dinilai baik di sisi Allah? Bukan pada manusia. Manusia mungkin akan anggap perkataan yang baik, lemah lembut, sopan santun tu itu baik. Tapi di sisi Allah bukan itu nilai dia. Kita dah pernah belajar. Jadi kita kena bimbang sebab orang yang paling tepat dalam menggunakan perkataan dan dalam paling tepat dalam menjaga intonasi bahasa perkataannya sesuai dengan keadaan itu adalah orang yang ada ilmu. Sekali lagi kita kata memang ilmu. Sebab kita dah belajar sebelum ni kan. Kata-kata yang kasar belum tentu tak baik. Kata-kata yang lembut belum tentu baik. Kalau kata-kata lembut itu berbentuk nasihat untuk kawannya melakukan maksiat, maka itu tak baik. Nampak lembut. Siap keluar dalil. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Ini kan pula engkau, ampunkanlah, maafkanlah pakwa engkau tu. Lepas tu suruh dia pergi dating. Tu kan dosa. Maknanya nampak elok, tapi itu dosa. Jadi, itu makna konsep kata-kata yang baik. Dan kemudian akhirnya bab yang ke-10 yang kita bincangkan tadi. Jadi, maknanya tadi yang kita simpulkan tips tadi adalah kesimpulan daripada kesemua ni. Mudah-mudahan inilah tercungkil dan terdedahlah rahsia wanita syurga. Rahsia yang ada di sebalik seorang wanita dalam insya-Allah dalam mengejar syurga Allah SWT, yang insya-Allah sebenarnya kalau kita amalkan 10 ni sungguh-sungguh itu dah boleh. Cuma nak buat tu memang susah. Nak tinggal, ada bentuk maksiat yang kita kena tinggal, ada bentuk amal yang kita kena buat. Memang susah. Jadi kalau boleh kita cari kawan yang boleh sama-sama berusaha sungguh-sungguh. Dan kita buat plan boleh. Okey. Minggu ni kita plan bab 1 ni. Bagi betul-betul mendominasi hidup kita iaitu mencintai ilmu. Macam mana nak buat? Kita plan berdua dengan kawan kita. Strategi ni kalau kita buat betul-betul dalam kehidupan kita, kalaupun kita mati belum sempat menjadi seorang wanita yang betul-betul solehah sebagaimana para salafus soleh, wanita-wanita yang terdahulu yang dijanjikan Allah syurga, dan juga mereka yang radhiyallahu anhunna, yang Allah redha ke atas mereka. Tapi kalau kita berusaha dalam tempoh usaha kita tu kita mati, maka Allah akan lihat kepada usaha kita. Dan Allah suka usaha. Allah akan tengok usaha. Dan kita boleh mendapatkan syurga Allah SWT walau kita tidak sesolehah mana. Dan yang penting kita usaha untuk menjadi solehah. Baik, insyaAllah selesai. Sadaqallahul azim. Tapi ini bukan Quran, ini buku. Kita sambung hari ini insyaAllah, masih ada waktu. Kita sambung dengan buku Tips Wanita Menuju Syurga. Dia ada orang confused dengan dua buku ni. Cover lain. Tajuk memang besarnya Wanita Syurga sebab sebenarnya buku ni dikeluarkan pada Convention Wanita Syurga. Ini Convention Wanita Syurga yang pertama, ini Convention Wanita Syurga yang kedua. InsyaAllah tahun ni kita nak buat Convention Wanita Syurga yang ketiga. Bulan September. Nanti insyaAllah saya forwardkan iklan ni kalau dah keluar. Dari situ terhasillah buku ni. Jadi yang pertama tu karya memang saya tulis. Yang kedua ni penulisnya ada ramai. Ada nama-nama dekat depan ni. Maknanya buku ni lain. Memang buku lain. Sebab ada orang confuse. Sama je dia kata Wanita Syurga. Tak, tengok tajuk penuh. Bukunya lain, konten dia isi lain. Basic dia lain. Kalau buku Rahsia Wanita Syurga, basic isi dia hadis. Dan dia adalah huraian daripada hadis Nabi. Ada 10 hadis yang kita huraikan.
Kalau tips wanita menuju syurga ni, yang specialnya, setiap penulis ni dia menulis dalam bidang masing-masing. Jadi kita akan ada perbahasan dalam banyak bidang. Itu termasuk ada yang doktor. Jadi kita ada perbahasan dari segi kesihatan juga. Kan? Jadi kita tengok insyaAllah bab yang pertama. Sebelum tu mukadimah. Kita pernah bincangkan sebelum ni, yang penting dalam sebuah buku adalah mukadimahnya. Jadi mukadimah tu akan membantu kefahaman yang baik dalam kita memahami buku, kandungan buku ni secara keseluruhan. Sebab mukadimah ni maknanya penjelasan daripada penulis, tapi kalau buku ni sebab dia ada banyak penulis, jadi mukadimah adalah penjelasan daripada editor buku ni. Editor ada 2 orang, saya salah seorangnya. Seorang lagi adalah Profesor Madya Dr. Mewok Mahmud, pensyarah UIA. Kebanyakan ni pensyarah-pensyarah lah ni yang tulis ni. Baik. Kalau nak tengok biodata penulis, ada kat belakang sekali daripada buku ni. Biodata ringkas. Tapi kita tak tengok biodata lah hari ni. Itu boleh baca sendiri kalau nak kenal. Baik, mukadimah pada buku ni, muka surat 5. Kita tengok pada perenggan yang kedua. Wanita adalah ciptaan Allah yang begitu unik dan sangat diberi perhatian dalam Islam. Wanita mudah ke syurga, wanita juga mudah ke neraka. Kesemua jalan menuju ke sana telah dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan lebih terperinci dan menepati suasana. Baik, poin utama dalam perenggan ni adalah wanita mudah ke syurga dan wanita juga mudah ke neraka. Tadi kita baru bincang bab 10 daripada rahsia wanita syurga kan. Yang cerita wanita tu buat 4 perkara tu saja dah boleh masuk pintu syurga dari mana-mana yang kita nak. Kan? Masuk syurga dari mana-mana pintu yang kita nak. Mudah, senang. Orang lelaki kena pergi jihad medan perang, yang zaman sekarang tu susah nak dapat. Kita pergi haji je. Dapat dah. Kan? Jadi maknanya senang. Tapi nak masuk neraka pun senang. Dia adat dunia ni gitu. Kita dah pernah bincang kan. Makin besar nikmat, makin besar azab. Makin kecil nikmat, makin kecil juga azab dia. Jadi kalau senang ke syurga, senang juga ke neraka. Susah ke syurga, susah juga ke neraka. Sebab tu yang wanita banyak dalam neraka, salah satunya adalah senang ke neraka juga. Kan? Tapi laki dia susah nak ke syurga. Tadi kita cerita banyak perkara yang dia kena buat untuk dapat masuk syurga. Tapi dia juga susah nak ke neraka. Sebab kita kata contoh dosa-dosa dia tu susah nak dapat juga. Contoh wanita ni keluar je pada rumah. Tu dah senang sangat nak dapat dosa. Dengan aurat kita, dengan suara kita, dengan langkah kaki kita, kan, dengan cara kita bergaul, sudah senang sangat dapat dosa. Tapi laki, aurat tak ada masalah sangat. Kita boleh katakanlah, seluruh pejabat di Malaysia ni, orang lelaki dia semua tutup aurat, pergi pejabat. Kecuali pejabat tu pelik sikit lah. Orang lelaki pergi pejabat pakai seluar pendek. Tu pelik sikit. Kan? Maknanya, kita bayangkan berapa banyak pejabat dalam Malaysia ni, orang lelaki dia semua boleh tutup aurat. Tapi wanita berapa persen yang tutup? Tak lebih pada 50. Kan? Ke majoritinya tak tutup. Kan? Tak tutup dengan baik. Dia kadang memang pakai tudung, pakai semua. Tapi ketat pada dah. Kan? Ada yang memang terbuka, memang terdedah. Ada yang dah tutup elok tapi jarang pula. Sebab dia banyak dia punya apa kita kata kriteria dia kan. Teknik-teknik untuk menutup aurat. Laki simple je. Jadi dia memang susah juga nak dapat dosa, tapi susah juga nak dapat pahala. Kan? Jadi dia adil gitu. Kan? Maknanya itu memang konsepnya, dan maknanya di situ kita juga kena berhati-hati, sangat berhati-hati. Kan? Supaya kita dapat ambil poin yang mudah ke syurga. Okay? Baik, dan kemudian semuanya ni, kaedah-kaedah ni semuanya Allah dan Rasul dah bagi tahu kepada kita. Baik, maknanya daripada Allah dan Rasul, maknanya daripada Quran, hadis, dan kemudian ulama' perincikan. Itu sebab kenapa kita hari ni baca buku-buku yang, kalau ikutkan kan, ada orang dia pernah kata ni, buku-buku macam ni, kita ni tak payah duk baca lah buku-buku gini, kita baca Quran dan hadis cukup. Dan sini kita nak jelaskan. Quran dan hadis perlu dihuraikan untuk kita fahami dengan baik. Dan penjelasan ulama' salafus soleh itu sesuai dengan zaman dia, dan penjelasan mereka itu adalah kepada basic makna sebenar, makna asal hadis dan ayat Quran. Tapi ulama' mutaakhir yang zaman kita ni, kita sebut asatidah ni, kenapa kita jadi datang kuliah? Kenapa tak cukup dengan baca kitab-kitab ulama' besar ni? Sebab bila kita datang kuliah, maka asatidah membantu kita untuk lebih faham sesuai dengan konteks kita. Dan bila kita baca dalam buku ulama', kadang-kadang kita payah nak faham. Tambah bukan level kita lah.
Ibaratnya macam kita yang bukan doktor ni, pergi baca buku medik. Buku subjek medik tu lah kan. Student-student medik punya subjek. Kita bukan student medik. Pening kita nak baca. Maka kita dengar kuliah daripada doktor. Doktor tu mudahkan kefahaman kita. Dalam Islam, agama ni sama. Agama ni sebenarnya adalah satu bentuk ubat. Dia doktor sebenarnya. Kita kena cari doktor dalam bab agama. Doktor agama itulah asatidah. Itulah ulama-ulama. Yang mana kalau rosak agama kita, kita hancur. Cuma kita tak nampak. Kalau rosak fizikal kita, sakit kita nampak. Sakit macam-macam sekarang kan. Ni virus influenza pula kan. Kita nampak, kita duduk ambil cuti, kita jaga kat anak kita kat rumah kita. Kita nampak zahir. Kita tahu kita kena pergi jumpa doktor. Tapi virus tak solat, siapa pergi jumpa doktor? Doktor maknanya doktor dalam agama lah. Kan? Maknanya dia kena belajar macam mana cara nak solat, macam mana dia boleh jaga solat dia. Orang tak nampak benda tu. Kan? Baik, kemudian perenggan seterusnya, buku ini ditampilkan untuk para wanita bagi memberi panduan dan berkongsi tips untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Bermula dari penjelasan mengenai hakikat penciptaan wanita. Baik, ini step-step yang akan kita bahaskan dalam buku ni. Dan yang pertama adalah mengenai dengan hakikat penciptaan kita sebagai wanita. Ni kita nak tahu manual. Manual macam mana kita diciptakan. Dan peranannya. Kita nak tahu peranan kita sebagai wanita dalam kehidupan sehingga kepada keperluan fizikal dan spiritual wanita dibincangkan dalam buku ni dengan pendekatan yang jelas dan bersandarkan dalil serta hujah ilmiah. Jadi keperluan fizikal dan spiritual. Jadi maknanya sebagai wanita kita ada keperluan. Keperluan kita secara fizikal dan juga secara spiritual. Itu dibahaskan. Baik, dan kemudian akhir sekali buku ni akan membawakan beberapa contoh peribadi muslimah yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Sebab itu kaedah. Kaedah kalau kita nak berjaya, kita kena ambil satu sosok teladan. Kan macam hari ni kan, orang kalau kata nak dia ada bidang yang dia nak cuba, dia akan tengok siapa dia yang kita duk sebut idola. Sebenarnya idola ni kurang tepat. Sebab idola ni bahasa Inggeris idol, maknanya patung. Maknanya macam satu benda yang kita nak follow dia. Tapi benda tu, kalau dalam Islam kita tak sebutlah idola. Sebab dia bukannya patung. Dia benda yang memang kita nak follow. Jadi kita kena ambil contoh teladan ni. Kalau kita nak jadi solehah, kena cari teladan wanita solehah. Lepas tu kita buat apa yang dia buat. Bukan ikut cara kita lah. Kita nak jadi solehah, lepas tu buat je ikut suka kita yang kita rasa macam benda tu baik. Bukan tu kaedah dia. Yang paling tepat, wanita yang telah pun mati dalam keadaan husnul khatimah dan betul-betul diberitahu oleh ulama bahawa dia tu solehah. Baru jelas. Maknanya cara hidup dia betul. Jalan hidup dia betul. Sebab tu antara hikmah kenapa Nabi SAW tu ada isteri yang lebih daripada 4. Ada ramai isteri Nabi. Salah satunya sebenarnya setiap isteri Nabi itu mewakili sifat-sifat wanita yang ada dalam dunia ni. Jadi kita boleh pilih. Kita ni jenis yang macam mana? Kita boleh pilih isteri Nabi yang mana untuk kita contohi. Misalnya kita ni jenis bekerjaya kan. Wanita bekerjaya Sayyidatina Khadijah. Kan? Ataupun Sayyidatina Zainab. Itu bekerja kan. Dia bekerja. Kita contohi macam mana cara dia menjalani hidup. Itu maknanya nak jadi wanita yang dijanjikan Allah dengan syurga. Nak jadi wanita solehah. Kan? Atau mungkin kita ni wanita yang jenis suri rumah. Duduk rumah. Itu Sayyidatina Aisyah kan. Kita ni ada sijil tapi tak kerja. Kan duduk rumah. Itu Sayyidatina Aisyah tu intelek. Sayyidatina Aisyah ni punya daya intelek yang sangat tinggi. Dia adalah perawi hadis wanita yang meriwayatkan hadis Nabi SAW yang paling banyak. Kan? Bahkan selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat tu kalau nak belajar tentang hadis-hadis Nabi tu jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi dari dulu sebenarnya ada muslimin yang belajar dengan muslimat. Kan? Ada guru muslimat yang maknanya sahabat Nabi yang laki tu belajar dengan Sayyidatina Aisyah. Ya? Itu maknanya contoh-contoh yang kita boleh bawakan. Kita akan bincang insya-Allah dalam bab yang terakhir daripada buku ni. Baik, bab yang pertama. Bab yang pertama, muka surat 7, wanita dalam Al-Quran. Kewajipan dan peranan. Kita tengok pendahuluan. Kewajipan dan peranan bermaksud tugasan yang mesti dilakukan oleh wanita atau tanggungjawab yang harus dipikul olehnya
dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Ni definisi. Baik, bila kita kata kewajipan peranan, apa maksud dia? Maksudnya ialah tugas yang mesti kita lakukan dan tanggungjawab yang mesti kita buat dalam menjalani kehidupan di dunia ni. Jadi kita nak tahu ni, sebagai wanita sebenarnya apa tanggungjawab kita? Selama ni hidup kita rasa apa tanggungjawab kita? Yang kita tahu bila masuk kerja, sign surat perjanjian, tanggungjawabnya datang kerja setiap hari. Dan datang pagi, balik petang. Tapi yang hidup kita sebagai wanita ni, apa kerja kita? Kita bukan boleh buat ikut suka hati. Kita ni dicipta ada tujuan. Dan ada pencipta kita. Pencipta kita ini mempertanggungjawabkan kita dengan sesuatu sesuai dengan keupayaan kemampuan kita. Nanti dia akan tanya balik. Boleh tak kita tiba-tiba di hadapan Allah, Allah tanya ni, ini aku bertanggungjawabkan kau dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian-sekian. Apa yang kamu dah buat dengan tanggungjawab ni? Kita tengok tu tercengang. Ya ke? 1, 2, 3, 4. Tak pernah tahu. Sudah. Tak lepas kita. Allah kata, macam mana boleh tak tahu? Rupanya tak pernah belajar. Bila tak pernah belajar, memang kita salah lah. Terus out. Tak ada syurga lah bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maknanya, kita kata, itu konsepnya, bahawa kita ada tanggungjawab dalam kehidupan kita. Jadi memang orang beriman ini, dia ada jiwa tanggungjawab. Kalau kita ni dalam jiwa kita, kira nak santai, nak rehat, nak duduk saja, nak buat ikut suka hati kita, maknanya kita tak ada jiwa orang beriman. Orang beriman ni dia ada rasa tanggungjawab. Bila rasa tanggungjawab, dia akan datang lah. Tanggungjawab apa pun kepada dia, dia akan buat. Dia bagi tanggungjawab apa pun, kita akan laksanakan semaksimum mungkin sedaya mampu. Sebab jiwa tanggungjawab dah ada. Kalau nak ngaku beriman, kena ada jiwa tanggungjawab. Sebab minimum, kalau kita ni tak kerja, kalau kita ni tak ada apa-apa, kita bebas seorang-seorang kita ni duduk. Tetap kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Jadi tanggungjawab ni semua kena fikir. Setiap kali kita berada pada satu posisi baru, fikir, apa tanggungjawab kita di sini? Contoh, saya ingat dulu masa saya masuk sekolah, sekolah menengah masa tu. Sekolah tu disebut sebagai bumi wakafan. Tanah wakaf ni. Bila tanah wakaf ni, saya tahu tanah wakaf ni, orang yang mewakafkan sesuatu tanah, dia ada niat. Siapa pernah wakafkan tanah? Tak ada, tak pernah lagi. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita rezeki sehingga kita mampu untuk mewakaf. Bukan wakaf yang sekarang ni kan banyak wakaf RM5. Wakaf satu lot, satu kaki tanah masjid. Sikit sangat. Kita tu gaji berapa? Cuba kumpul gaji. Tengok seumur hidup kita tu duit berapa? Tak boleh ke kita nak wakaf besar sikit? Bukan setakat lot RM10, RM20 tu. Itu sekali-sekala kita buat. Tapi kita nak plan dalam hidup kita, kalau boleh kita mampu untuk wakaf betul-betul sebidang tanah ataupun betul-betul satu bangunan. Betul-betul wakaf sepenuhnya di jalan Allah. Baik. Jadi kalau kita kata wakaf, bila kita nak mewakaf, kita ada keinginan. Kalau wakaf RM5, RM10 tu mungkin kita rasa, bolehlah sedekah sikit je. Kita rasa gitu. Tapi kalau kita ada sebidang tanah dan katalah itu satu-satunya tanah yang kita ada. Kemudian kita wakafkan. Untuk madrasah, untuk masjid, untuk sekolah, untuk kubur sekalipun. Kita ada niat kan? Ada keinginan, ada cita-cita. Jadi orang yang duduk di tanah wakaf itu, mesti pegang tanggungjawab tu. Jadi bila sekolah tu, tanah itu adalah tanah yang telah diwakafkan. Dan masa masuk sekolah tu, saya berfikir dan saya cari. Apa yang pewakaf tanah ini nak? Dan dia ada buat nasyid dia. Nasyid tu saya tampal dekat katil. Masa tu kan katil double decker kan, asrama. Saya duduk bawah tu tampal kat atas tu. Saya selalu baca. Tak nasyid lah, tak pandai nasyid. Tapi bacalah tulisan tu. Kata-kata dia tu, apa maksud yang ada di sebalik. Jadi yang dia inginkan adalah melahirkan generasi al-qadatul muttaqin al-muthaqafin. Dan saya ingat sampai sekarang sebab betul-betul melekat dalam fikiran. Dia nak melahirkan pemimpin yang bertakwa dan intelek. Dan berthaqafah. Berthaqafah ni lain sikit dengan berilmu. Kalau berilmu, maknanya kita mungkin fokus pada satu bidang ilmu tertentu. Tapi kalau thaqafah, maknanya ilmu kita meluas. Kita tahu banyak benda. Memang kita fokus kat satu juga, tapi banyak benda kita tahu. Jadi, kita tak adalah kata, belajar yang ni je, pasal yang lain semua tak erti. Dah. Kita tahu banyak benda, tapi ada satu benda yang memang kita fokus betul-betul. Jadi, bila itu niat dia, maka kita pegang tanggungjawab tu. Sebab atas rasa tanggungjawab. Dan kalau sampai kita duduk kat sini, kita main-main, kita buat suka-suka hati kita, mana kita telah pun mengecewakan. Dan
Dan kita telah mengecewakan orang yang mewakafkan tempat tu, dan kita telah pun melepaskan tanggungjawab kita ketika kita menerima amanah untuk berada di situ. Jadi setiap kali kita terima posisi, terkhusus adalah amanah daripada Allah. Itu memang special. Maknanya contoh gini, posisi yang contohnya gini. Sebaik saja kita jadi anak. Semua orang anak kan. Anak manusia kan. Kan ada anak bulu betung kat sini. Anak manusia kan. Baik. Bila kita jadi anak, sebaik saja jadi anak, ada tanggungjawab kan sebagai anak. Mungkin masa kita kecil-kecil tak apalah, kita tak reti lagi. Kita tak faham pun kita ni anak. Yang kita tahu kita ada mak, kita ada ayah tu je. Kita tak tahu anak ni apa dia. Tapi bila usia dah balik, itu yang membezakan kita dengan tak balik dengan balik, itu adalah akal kita. Bila dah balik, maknanya sel-sel otak telah bersambung dengan sempurna. Tak payah dah minum susu-susu tertentu kan, untuk menyambung sel-sel otak. Tapi sebelum balik, mungkin otak kita belum boleh berfikir dengan baik siapa kita sebenarnya. Selepas balik, kita tahu kita sebagai anak, maka kena cari apa tanggungjawab kita sebagai anak. Sebab setiap posisi akan ada tanggungjawab yang Allah akan tanya. Ni kadang-kadang dah jadi mak orang lah pun. Dah jadi mak orang baru nak belajar cara jadi anak. Mak dah tak ada. Tu lagi malang. Maknanya, kita bila jadi anak je kita kena tahu macam mana, apa tanggungjawab kita sebagai anak. Kemudian bila kahwin, bila kahwin maknanya kena tahu apa pula tanggungjawab sebagai isteri. Dan bila ada anak, kena tahu pula apa pula tanggungjawab sebagai ibu. Jadi setiap kali kita memikul satu tanggungjawab, kena tahu apa dia kerja yang kita kena buat. Makin banyak tanggungjawab kita pikul, makin banyak kerja yang kita kena buat. Jadi ini yang masuk bekerja, yang mendaftar untuk bekerja di Kementerian Kerja Raya. Maknanya ada tanggungjawab lagi kita kena pikul. Baca betul-betul sebelum sign. Ni kadang mungkin tulisan perjanjian tu halus sangat kan. Kecil-kecil gitu kan. Kita kata, kira sign lah, janji dapat kerja. Masalahnya ni, kita nak tahu apa yang kita kena buat. Kan? Apa yang do and don'ts yang kita wajib laksanakan dalam pekerjaan ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya soalan ni. Ustaz, apa hukumnya saya kalau misalnya saya datang kerja lewat, tapi saya balik lewat, dia tanya. Jadi halal tak? Dia sebenarnya soalan macam tu, saya tak boleh jawab. Dia kena jawab sendiri, baca balik perjanjian dalam masa dia nak kerja. Masa nak kerja tu, sign surat, kata kita terima kerja tu, dia sebut apa dalam tu? Dia sebut kata kita kena kerja berapa jam sehari ke? Dia sebut kata kita kena masuk kerja pukul berapa, balik pukul berapa? Ada beza. Kalau dia kata kena masuk pukul berapa, balik pukul berapa, maknanya tak boleh lah tadi. Datang lewat, balik lewat, tak sah. Tetap saja salah. Kan? Tapi kalau dia cuma sebut kena kerja berapa jam, maknanya tak apa. Datang lewat, balik lewat, tak ada masalah. Kena tengok balik perjanjian. Kan? Sebab itu tanggungjawab. Baik, kalau kemudian bila dah jadi nenek nanti kan. Jadi nenek pun kena tahu juga nenek ni apa tanggungjawab dia. Banyak nenek-nenek dalam dunia ni yang suka kacau kehidupan rumah tangga anak dia, cucu dia. Sampai jodoh cucu pun dia nak tetapkan. Dah lah jodoh anak dulu dia tetapkan, cucu pun dia nak kacau. Nama cucu kena ikut dia cakap dia. Padahal bukan tanggungjawab dia pun meletakkan nama atas cucu. Dan kalau anak menantu dia tak terima cadangan nama yang dia bagi untuk cucu dia, merajuk. Tak mengaku anak. Tu dia tak mengaku cucu. Kita kata, Allah kacau bilau. Sebab apa? Sebab tak tahu apa tanggungjawab nenek. Dan nenek ada tanggungjawab dia juga. Jadi sekarang ni, ingat balik. Sekarang kedudukan kita, apa posisi kita dan apa tanggungjawab kita kena laksanakan. Nanti kita akan tengok, insyaAllah. Tanggungjawab sebagai anak, kemudian tanggungjawab sebagai ibu. Kan? Ini yang umum je lah. Kan? Tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ibu, tanggungjawab sebagai anggota masyarakat. Itu umumnya, itu kita semua adalah berada dalam posisi itu. Dan selain daripada itu, tanggungjawab sebagai pekerja, yang bekerja kan. Selain daripada itu, maknanya kita kena tengok lah. Kita ni mungkin tanggungjawab sebagai AJK masjid. Contoh kan, ada yang jadi AJK masjid kat kampung, kat taman kita tu, AJK surau kita, tu tanggungjawab lain pula. Tapi ni yang kita akan sebutkan, insyaAllah adalah secara umum, yang mana semua wanita terlibat dalam posisi-posisi kedudukan ni, dan apa tanggungjawab kita. InsyaAllah sampai situ kita tak masuk pada kewajipan sebagai anak. Maknanya kita berhenti sampai muka surat 8. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Pada paling kurang mukadimah yang mungkin sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita selepas pada ni, berkaitan kewajipan ni, kita dah boleh cuba cek lah posisi kita
dan di mana kedudukan kita yang kita perlu kepada pelaksanaan beberapa tanggungjawab mengikut kedudukan masing-masing kan, posisi kita masing-masing. Dan jangan tunggu kita belajar ni dulu baru kita nak buat tanggungjawab kita. Kalau boleh dari sekarang dah buat lah kan. Cuba baca dulu ataupun cuba untuk kita paling kurang kita buat yang minimum kan. Apa tanggungjawab kita. Takut-takut tak dan belajar mati dulu kan. Padahal kita dah ada kesempatan puluhan tahun sebelum ni pun untuk belajar kan. Jadi belajarlah kan setakat mana yang kita mampu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi seorang wanita yang solehah, yang bertanggungjawab di atas kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafaratan surat Al-Asr. Bismillah. Astaghfirullah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر